Baik, jalan. Bila orang sebut hadis-hadis yang tempat Nabi singgah, saya nak sebut. Kadang-kadang orang tu cerita dalam keadaan dia tak tahu. Kadang-kadang orang tu cerita dalam keadaan dia tahu tapi terlupa nak bagi tahu apa dia? Darjat ataupun level sesuatu hadis. Kebanyakan hak Nabi singgah ni tidak dapat dipastikan. Dia lebih kepada tak berapa nak sahih, tuan-tuan. Hak Nabi singgah situ tu tak berapa. Tapi hak lebih kita senang nak pegang, Nabi berjalan straight terus sampai ke Masjidil Aqsa. Baik. Lepas berhenti di situ, apa yang Nabi buat? Nabi disambut oleh sekalian para malaikat dan para nabi dan rasul yang terdahulu. Hak mana ada nabi-nabi yang pernah Allah utus dan bangkitkan, hak mana rasul-rasul yang pernah Allah utus dan bangkitkan, semua berkumpul menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat semayang kat situ kan. Semayang kat situ, kemudian lepas pada tu, sebelum nak Mi'raj tu, Jibril datang adukan pada Nabi dua benda. Satu susu, satu khamar, arak. Nabi pilih yang mana? Nabi pilih susu, sebab ini fitrah. Tapi dalam keadaan Nabi pilih susu pun, berapa orang nak minum arak ini? Tu hak dalam keadaan pilih susu. Kalau Nabi pilih hak ni, ke mana? Tak tahulah nak jadi apa. Ni hak pilih hak elok dah dengan fitrah, dia nak pi minum hak langgar fitrah lagi. Sampai orang tuduh arak ni sebagai sinonim air kencing setan. Kesian kat setan tak? Lepas tu baru Mi'raj. Jadilah isu hak batu nak ikut Nabi tu kan. Batu nak ikut Nabi. Mi'raj. Isu Mi'raj ni, setiap kali Nabi nak lalu pintu-pintu langit ni kena berhenti ke? Boleh go on straight je? Kena berhenti. Bahkan Jibril pun ditahan, Jibril pun ditanya, siapa itu? Aku Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia seorang yang diutuskan? Ya, dia seorang yang diutuskan. Baru buka. Jadi ada orang-orang yang tak mau percaya ni, dia tanya, pasal apa penjaga pintu langit kena tanya siapa lagi? Dia tak kenal ke Jibril? Kan Jibril ni bukan saja zaman Nabi Muhammad duk bawa wahyu Quran. Zaman Nabi lain hak Allah turun Taurat Injil pun Jibril tu juga waktu turun wahyu. Boleh dikatakan lebih pada ratus, mungkin ribu dah Jibril turun. Takkan malaikat tu tanya lagi? Maksud dia malaikat tu tak kenal ke Jibril? Siapa kamu? Aku Jibril. Tanya lagi. Malaikat langit kedua pun tanya tak? Siapa kamu Jibril? Lepas tu Jibril turun kat mana sebelum ni? Nak jawab ke mana? Takkan tak kenal Jibril turun 100 kali pun tak kenal. Kita boleh 2 kali orang datang rumah, cam dah muka tak? Dia bukan tu persoalan dia. Ni kita panggil adab. Adab dan penghormatan. Baik. Saya kenal abang hak depan ni merakam. Saya kenal dia lama dah. Tapi kalau dia datang rumah saya malam-malam, ketuk pintu, saya tanya tak? Siapa kat luar? Waalaikumsalam. Siapa kat luar tu? Nak buka pintu malam-malam, bahaya kan? Siapa kat luar tu? Buka, hang. Adakah saya tanya siapa tu? Saya tak kenal dia tak? Saya kenal ke tak? Saya kenal dah. Cuma dah malam tak nampak tu, tanya siapa tu? Hang rupanya. Hani ni kenal dah. Takut benda lahir. Sebab pintu langit kena jaga. Macam-macam unsur cuba boleh terobos. Walaupun kita kata mustahil. Tapi tanya siapa? Jibril. Takut apa? Takut hak lain lah. Hak lain tak turun ke? Selain pada Jibril, malaikat tu. Hak lain pun turun naik pula. Hak nak ambil amalan pun duk turun naik. Tanya tu nak pastikan hak mana satu. Bila naik langit pertama, jumpa siapa? Langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua, Isa dan Yahya. Dua-dua Nabi ni tak pernah kahwin ni sepanjang hidup mereka. Nabi yang ketiga, langit yang ketiga, paling handsome, Yusuf. Langit keempat, Nabi kedua, siapa? Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa. Abang Nabi Musa siapa? Nabi Harun. Adik-beradik kan dua orang tu. Langit keenam, Nabi Musa, adik dia. Langit ketujuh,
ayahanda, segala ayahanda Nabi lah, Ibrahim alaihissalam, yang keadaan dia duduk menyandar pada tiang Baitul Ma'mur. Baik, masuk langit ke pertama tu, jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengucapkan selamat dan mendoakan kebaikan. Naik, jumpa dua orang ni pun ucap selamat, mendoakan kebaikan. Naik, semua ucap selamat, mendoakan kebaikan. Sampailah jumpa Nabi Ibrahim. Apa yang Rasulullah nampak? Rasulullah nampak setiap hari ni 70,000 jumlah malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar-keluar lagi. Setiap hari 70,000 malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar. Bayangkan satu hari 70,000, satu hari 70,000. Lepas tu sejak dunia ni ada, alam ni ada, agak-agak berapa jumlah? Nak bayangkan apa? Baitul Ma'mur tu terlampau luas dan tak pernah sempit-sempit. Kalau buka tu bayangkanlah, kalau buka boleh rasa agak berapa jumlah? 70,000 sehari masuk, tak keluar-keluar. Duit kita masuk dalam bank 70,000, hari esok 70,000, 70,000, agak-agak setahun je. Ni lebih tahun ni, setahun je agak-agak berapa dah? Bank pun pening, hang kerja apa ni, 70,000 sehari cash. 70,000 sehari masuk dah. Dia macam tak percaya. Lusa tu siapa datang? Sama ada SPRM ataupun LSDN, mari tanya. Saya pun tak tahu, tiba-tiba ada 70,000. Selak tika semayang 70,000. Nampak hebat tak? Okey, baik. Langit kedua, sampai Nabi Ibrahim tu naik ke mana? Naik ke mana? Sidratul Muntaha. Di situlah Rasulullah gambarkan dalam hadis kan. Pohon-pohon di Sidratul Muntaha tu daun dia seperti telinga gajah. Buah-buah dia seperti labu air, gambaran. Tapi Nabi sebut, Nabi hanya boleh sebut dan spesifikan macam tu. Tetapi Nabi habaq dia tu lebih cantik, lebih indah daripada hak dia sebut tu. Maksudnya cuma nak gambarkan kelebaran, mungkin kelebaran dan kebesaran daun tu macam telinga gajah. Nak cari satu benda yang boleh samakan daun dengan benda lain, tak ada dah, tak hampir. Kecuali telinga gajah. Bukan nak abak betul-betul macam tu, tapi indah lagi sebenarnya. Tak boleh nak abak macam mana. Buah dia macam buah labu air, mungkin nak menyamai bentuk dia tu. Tapi bukanlah macam tu, tapi cantik lagi. Sampai satu tahap, nak masuk ke Qudusiyah Rabbul Arbab, sinilah saat-saat perpisahan. Saat-saat perpisahan. Rasulullah kena naik, Jibril kena stop situ. Tu limit dia. Jibril habaq, kalau aku langkah je, apa akan jadi? Habis. Lebur, hancur. Jadi Rasulullah bersendirian menemui Allah Subhanahu wa taala. Bila tuan-tuan tengok ni, apa sebenarnya? Keadaan Rasulullah daripada awal sampailah ke terakhir meninggalkan Jibril, adanya kebersamaan. Rasulullah ada teman, Rasulullah ada kawan, Rasulullah ada pendamping. Bahkan setiap naik daripada langit ke langit, ada orang yang menyokong Rasulullah, mengucapkan tahniah pada Rasulullah dan mendoakan kebaikan Rasulullah. Ni kerana nak bagi Rasulullah ni tak rasa berseorangan. Rasulullah tak rasa berseorangan. Tuan-tuan kena ingat, sebelum peristiwa Isra' dan Rasulullah berlaku, Rasulullah di pulau. Rasulullah terasing. Rasulullah duduk dalam golongan minoriti, golongan yang ditolak, golongan yang ingkar. Jadi Allah nak rasa kebersamaan itu sentiasa ada, sampai limit dengan Allah Subhanahu wa taala. Macamlah selalu kita tengok contoh seorang yang baru datang tempat kita. Dia datang masjid kita. Bila kita tengok dia tu muka baru, biasa kita buat apa? Kita akan pergi tegur kan. Oh, nama apa? Sekian-sekian. Datang dari mana? Sekian-sekian. Baru ke kat sini, kita nak kenalan. Tak suruh dia rasa kekok. Tak suruh dia rasa terasing. Rasa dia ni ada kawan, ada orang jadi teman. Mungkin dia dipulaukan oleh orang lain yang kita tak tahu sejarah dia. Jadi kita rapat dengan dia. Begitulah keadaan Rasulullah. Kita kena ingat, Rasulullah terpaksa meninggalkan 3 tar. Ni yang ulama sebut. Sebelum jadi Isra' Mi'raj, 3 tar Rasulullah kena tinggal. Tar yang pertama ialah harta. Tar yang kedua ialah tahta. Tar yang ketiga ialah wanita.
Apa yang mengaitkan dengan harta ialah isu pemboikotan ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Berapa tahun? Banyak tahun. Tak mau berurus niaga, tak mau bertransaksi, tak mau berjual beli, kita pulaukan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Terseksa, putus makanan, putus bekalan, putus bahan-bahan asas sampai tahap makan pucuk-pucuk daun, tuan-tuan. Dipulaukan ekonomi, dan ulama meletakkan konteks ini dari sudut harta. Dari sudut wanita, siapa yang meninggal? Tahun duka cita kan, Amul Huzni. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling kuat menyokong perjuangan Nabi, orang yang mempenteramkan jiwa Nabi waktu terima wahyu yang pertama. Who is it? Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah. Meninggal. Bila meninggal, hilangnya yang ditemakan ialah wanita. Ta kedua. Tahta ialah puncak penguasaan. Siapa yang paling banyak backup dan defend Nabi? Meninggal dalam tahun yang sama. Pak saudara dia Abu Talib, orang yang disegani, orang yang dihormati oleh penguasa-penguasa pada masa itu. Semua orang tak berani nak buat apa kat Muhammad masa dia hidup. Jadi tak ada dah tahta. Jadi sebelum ni wanita tak ada, tahta tak ada, harta tak ada, barulah terjadi Isra' dan Mi'raj.